Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Alhamdulillah, pertamanya saya merafakkan kesyukuran kerana kita dapat berkumpul pada hari ini walaupun dalam Google Meet, tetapi yang penting kita akan teruskan program cabaran KRS dan TKRS atas talian. Okey, pertamanya sekali saya ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada Encik Abdul Razak bin Idris KPP UPBM Negeri Sembilan bersama-sama kita, dan juga kepada Encik Aznan bin Muhammad Natal KPP BSKK yang bersama kita hari ini, alhamdulillah, dan juga kepada Dr. Zamri yang baru bersama dengan kita sebagai penolong pengarah di BSKK. Dr. Zamri pula, itulah dia. Dr. Izam, terima kasih Aznan. Okay. Alhamdulillah, dan juga kepada semua penolong pengarah PBB di setiap negeri, PT, KRS dan TKRS, mungkin ada yang wakil. Okay, selamat berjumpa di medan Google Meet kita pada hari ini. Okay, InsyaAllah, terlebih dahulu saya perkenalkan diri saya, mungkin ada yang dah kenal sebagainya. Saya Muhammad Rosmadi Muhammad Saleh, penolong pengarah pasukan Badan Beruniform Negeri Sembilan, pegawai meja untuk program kita pada tahun inilah, cabaran KRS. Okey, tuan-tuan dan perempuan, tanpa melengahkan masa, elok rasanya kita dengar dahulu sepatah dua kata daripada Encik Abdul Razak KPP Badan KPP UPBM JPNS Negeri Sembilan. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Salam sejahtera, salam perpaduan oleh kurikulum, salam UP Negeri Sembilan. Yang berusaha Encik Asnam daripada BSKK yang sempat hadir dari ini, rakan-rakan daripada BSKK, Encik Rosmadi, pegawai meja PB di Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan, rakan-rakan pegawai meja daripada negeri-negeri yang lain, seterusnya pengurusi teknik yang ada KRS dan TKRS, salam pertemuan atas talian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat kita bersamalah pada petang ini dalam mesyuarat di atas talian cabaran KRS untuk tahun 2022 peringkat kebangsaan. Dan saya sebenarnya amat menalu-alukan kehadiran rakan-rakan semua bagi kita merealisasikan program ini dan bagi kita memastikan kemenjadian anak-anak murid kita lah terus bergerak secara cemerlang bagi kejayaan mereka dalam pendidikan. Dan seperti yang tuan-tuan sedia maklum, program ini terbagi kepada dua, iaitu TKRS untuk putera dan puteri, dan juga KRS untuk putera dan puteri, serta melibatkan acara yang secara individu dan juga perkumpulan lah, berpasukan. Dan saya sebenarnya mengharapkan supaya program ini dijayakan dengan cemerlang dan kita dapat menzahirkan anak-anak yang cemerlang daripada semua negeri yang terlibat, 16 buah negeri, dan yang mana program ini akan bermula pada 7 September dan akan berakhir pada 13 Oktober. Sayangnya kita tak dapat bersua secara nyata, sebaiknya kita dapatlah bersama-sama. Namun untuk majlis penutup nanti kita akan adakan secara hybrid lah. Secara hybrid, di mana insyaAllah kita akan berkesempatan untuk berjumpa dengan, walaupun tidak semua, tapi sebahagian besar daripada rakan-rakan semua. Dan
penutup ni kita jangka akan kita adakan pada 9 November nanti. Dan saya juga sering berbincang dengan rakan saya Encik Rosmadi ni, di mana kalau boleh kita dapat usahakan supaya kita dapat menjadikan mengadakan satu perkemahan secara nyata, secara nyata. Kalau boleh 16 buah negeri, kalau tidak kita buat ikut secara zon. Ya, ini kita harapkan rakan kita lah di SKK untuk membantu kita secara bersama. Dan saya doakan program ni dapat dilaksanakan dengan baik, dan sekiranya ada isu, berhubunglah kami bincang secara musyawarah, dan insya-Allah semua perkara dapat kita selesaikan dengan murni dan harmoni. Jadi saya rasa itu saja. Saya serahkan kembali kepada Encik Rosmadi. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih kepada Encik Abdul Razak, KTP unit pengembangan bakat Kabupaten Negeri Sembilan di atas kekalaluan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kata-kata tersebut mungkin dalam ucapan Encik Azlan boleh lebih sikit kot. Lebih dulu sikit Encik Azlan boleh respon. InsyaAllah. Tanpa mengingatkan masa, kita sama-sama mendengar ucapan daripada KPP, BSKK, Encik Azlan dari Manata dengan segala hormatnya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan melalui co-curriculum. Salam keluarga Malaysia. Tagline. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oh, hebat. Yang saya hormati rakan saya, Ketua Penolong Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan, sahabat-sahabat penolong pengarah, sahabat-sahabat penolong pengarah Jabatan Pendidikan Negeri yang dapat bersama-sama, sahabat saya Dr. Izham. Sahabat saya ni sebenarnya dah dekat 20 tahun, sama macam saya lah. Tapi saya 20 tahun di Koko sahaja. Jadi sahabat kita Dr. Izham ni, di penghujung kerjaya saya pula dia dipindahkan ke Koko. Jadi kita doakan dia mungkin naik pangkat ke sebelum pencen saya ni. Jadi sahabat-sahabat PT, saya pun sebenarnya pernah jadi pegawai tadbir daerah dulu di Hulu Langat. Jadi PT juga. Jadi kalau istilah PT ni juga kita gunakan sebagai pengurusi teknik. Ya juga. Jadi ada gunakan kaedah, saya dengar sayup-sayup lagi jauh, sekretariat. Gerun saya dengarnya. Jadi istilah tu pun satu perkara yang perlu dijelaskan. Tak kisahlah saya dah bersara ke atau belum, clearkanlah. Kalau nak nama sekretariat, sekretariat. Sekretariat pula ada banyak peringkat. Sekretariat peringkat mana? Jadi apa pula tugas PT dengan sekretariat? Kena jelaskan tu. Tadi saya dengar masa salutasi disebut sekretariat. Jadi Encik Nazar pun kerap guna. Tapi dalam masa yang sama ada pula meeting dengan PT-PT. Jadi saya gunakan istilah standard lah. Teknikal lah, pegawai teknikal. Sebab saya berpegang dalam bekerja ada 3 jenis golongan manusia. Alamak, apa benda tu? Ada 3 golongan manusia. Yang pertama, kita yang duduk di kementerian dan jabatan, dipanggilkan kita managers. Dalam bahasa Melayu, manager lah kata orang Sembilan. Saya kahwin dengan orang Sembilan, bukan nak ngajukkan orang Sembilan. Manager. Manager ni kerjanya to manage. Jadi kita tak kisahlah tahu berkawat ke, tak tahu berkawat ke, tahu ikatan ke, simpulan ke, tabik pun tak tahu, tapi kita tetap mesti pandai mengurus. Kalau kita tahu macam Basri tu, pengakap, bonus lah di dalam kerja dia. Basri Johor tu. Basri BSR Channel tu. Bonus lah dalam kerja dia. Dia tahu
elemen-elemen kawat. Kalau tak tahu, tak apa. Ya. Yang keduanya ialah yang pakar dalam bidang dia. Kalau kita tak tahu, tak apa. Kita rujuk kepada pakar-pakar kita. Macam saya dulu mari di Hulu Langat, saya rujuk kepada saudara jurunikah kita, Encik Zailani, sekolah menengah. Saya rujuk kepada Ismadi, sekolah rendah. Ada dalam meeting ni sekarang. Orang ni pakar saya. Saya tak pandai. Jadi untuk saya gerakkan. Yang ketiga ialah layman. Guru-guru kita di peringkat sekolah. Jadi tuan-tuan kena jelas tu dulu. Baiklah tuan-tuan, saya terus kepada program. Program kita namanya cabaran KRS dan TK, co-curriculum KRS TKRS, peringkat kebangsaan. Jadi kerap saya berbincang dengan timbalan. Saya akan bersara, wajib. Bulan 11 ni, timbalan pula pada bulan 1, awal bulan. Jadi dia kata Aznan, dia kata, Encik Nan dia kata, peliklah budak-budak ni, dia menyertai program peringkat kebangsaan, dia program, tak ada hubungan pun, tak ada hubungan dua hala pun. Misalnya budak Johor dengan budak Melaka lah. Tak ada hubungan pun, tak ada communication pun. Johor hantar Johor, Melaka hantar Melaka. Sijil penyertaan penglibatan peringkat kebangsaan. Sedangkan yang peringkat sekolah tadi ni, pertandingan pantun, pertandingan syarahan, berdebat-debat dia dengan dia. Berdebat-debat, bergigil, bergementar, berpeluh-peluh. Sijil peringkat sekolah aja. Jadi yang ini kata timbalan, kita kena fikirkan semasa kita melaksanakan program. Kita jangan ambil kisah dengan 11 program yang kawan-kawan kita buat NGO tu. Kita kisahkan kita punya KRS dengan TKRS yang 3 program ni. Kita kisahkan dulu. Jadi sebab itu saya berbunyi dekat KRS TKRS ni. Saya tak berbunyi yang itu. Yang itu orang punya, walaupun duit kita subsidize lah. Tapi yang ini kita betulkan. Jadi besarlah harapan kami sebagai bapa mak kepada Encik Rosmadi yang menjadi kata orang Jawa pentol. Pentol ni apa Basri Pentol ni kata orang Melayu apa Basri? Yang menjadi orang penting, betul? Basri dah diam pula, orang Jawa ni benci saya. Pentol ni menjadi orang kuat di dalam cabaran co-curriculum KRS TKRS. Selamat datang Encik Halimi. Encik Halimi ni sama-sama saya dulu pegawai tadbir KRS Sepang. Sekarang ni lecturer di IPG kampus Islam Bangi. Selamat datang. Cukup rapat dengan saya semasa sama-sama kami guru dulu. Tapi dia muda lagi. Boleh lagi. Muda lagi. Baiklah. Saya ulang balik. Jadi kepada Madi, dengan kawan-kawan nanti semasa berbincang, fikirkan. Sebab benda ni kita dah buat dalam masa pandemik hari itu kita dah buat juga. Jadi kita dah boleh buat perbandingan. Adakah kita nak ulang balik elemen-elemen semasa pandemik di dalam endemik ini? Kita nak ulang balik, maknanya hantar je. Tak kisah, tak ada hubungan pun dua hala. Tak ada hubungan pun. Malah peserta Negeri Sembilan dengan peserta Negeri Sembilan pun tak ada hubungan. Tak ada hubungan. Tak ada hubungan. Pun dapat markah kebangsaan. Jadi kalau orang tanya, macam kebanyakan NGO dengan GO, alasannya untuk markah PAJSK murid-murid. Jadi seolah-olah dia buat program itu dan termasuk kita terikut-ikut buat program hanya untuk menyempurnakan, melengkapkan PAJSK. Sedangkan PAJSK itu merupakan, kalau kita terjemahkan PAJSK apa dia? Pentaksiran. Kita taksirkan apa yang murid buat. Kita taksirkan apa yang dia buat. Jadi bukan kita terekam markah dulu, bukan.
Itu yang satu yang saya sampaikan, amanat daripada Timbalan Pengarah. Tentang duit tadi, ini semua pegawai lama tahu. Duit kita ada 3 jenis. Saya jawab jugalah respon. Nanti Madi kata sombong. Orang Kuala Pilah ni sombong. Jadi yang pertama dasar sedia ada. Yang kedua perluasan dasar sedia ada. Yang ketiganya ialah dasar baru. Jadi sebenarnya apa yang kita buat ini termasuk yang kita faraidkan kepada 11 program kita. Geng-geng sahabat pegawai negeri tahulah. Kalau saya bacakan pun tadi Dr. Izam dah saya tunjukkan 11 program tu kita bagi 20,000 lebih tu. Banyak tu, jumlahnya 140,000. Itu ialah perluasan dasar sedia ada. Nak bagi peluang kepada murid-murid yang menganggotai PBB yang lain supaya berpeluang dapat sijil peringkat kebangsaan. Tahun depan, insya-Allah, kalau Dr. Izam terus pegang, dengarlah nasihat saya. Tak payah bagi lagi agensi luar tu duit kita. Kita fokuskan kepada TKRS, KRS sahaja. Dan bolehlah kita buat bersemuka seperti mana yang Encik Razak Idris tadi cadangkan. InsyaAllah. Kepada yang tinggal, Dr. Izam ingat, kita ada duit. Tapi kita dah faraidkan kepada orang-orang lain. Jadi, itu dipanggil perluasan dasar sedia ada dengan bajet dasar sedia ada. Kita ada duit. Kita ada duit. Jadi dah berapa tahun this NGO dah tak buat program, tapi kita terpaksa katanya terpaksa tu adalah sahabat-sahabat tertentu yang nyatakan kita nak bagi peluang sama rata kepada anak-anak yang menyertai PKDM laut, PKDM udara, PKDM darat, polis, JPAM, JPJ. Kita bagi dia peluang. Orang tu tak buat. Kita pula buat, kita bagi duit. Kita bagi duit kita. Jadi mulai tahun depan, saya dengan Haji Mus Timbalan memutuskan bahawa kalau mereka berpegang pada tahun 2009, buka semula kitab. Saya tengok aja Samsudin Kelantan berdebat dengan kawan-kawan dia. Buka semula 2009 apabila National Blue Ocean Strategy, NBOS, dilancarkan. Jadi semua agensi-agensi ini membuka peluang kepada sekolah, kepada murid-murid untuk mengadakan kadet-kadet ikut uniform mereka dan mereka keluarkan bajet. Ujung-ujung bajet kita juga. Jadi kita buat keputusan kalau mereka tak mau buat, tak mampu buat, tak payah. Nampak macam emosional tapi betul. Saya dengan Timbalan setuju. Jangan bagi lagi duit kepada mereka, kita gunakan untuk KRS dan TKRS kita. Jadi Setuju tuan, setuju. Jadi kita fokus kepada kita lah weh. Kita nak nyanyi lagu orang putih di Kebara ada. Jadi itu tadi jawapan saya kepada Encik Razak Idris yang mungkin masih panjang dengan kawan-kawan ni. Jadi ingatkanlah mereka adik-adik kita ni. Jadi itu saja ucapan dari saya. Selamat bermesyuarat. Saya akan mutekan video dengan sound. Tapi Dr. Izam ada wakil. Saya akan follow sebab perkara ni Zaini dah tak ada. Zaini dah berhijrah kerana masalah isteri sakit semua. Jadi selamat bermesyuarat kepada Madi dan rakan-rakan, penolong pengarah dan juga PT-PT seluruh negara. Kepada yang saya kenal, selamat bertemu di ruangan ini dan saya akan pencen wajib pada 27/11 kepada sahabat-sahabat saya yang ada. Banyak nama-nama saya nampak tadi. Sekian, Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Encik Aznan atas ucapan sebentar tadi. Alhamdulillah, mudah-mudahan pencerahan yang diberikan memberikan hasil yang lebih cemerlang untuk kita KRS dan TKRS untuk masa hadapan, insya-Allah. Kita tahu bahawa KRS dan TKRS ini adalah di bawah naungan KPM terus,
bermakna keutamaan memang sepatutnya kepada kita, insya-Allah. Terima kasih Cik Aznan atas pencerahan yang diberikan sebentar tadi. Okey. Tanpa melengahkan masa, saya tahu sahabat-sahabat kita, terutama sekali PT-PT tak sabar lagi nak dengar apakah sebenarnya cabaran KRS tahun ini. Okey, seperti kita maklum, kita masih lagi berada dalam pasca COVID dan kita masih lagi di atas talian lah. Okay, InsyaAllah kita akan dengar kata konsep ini dan saya dengan rasa rendah diri dengan mandatnya saya beri kepada PT saya untuk membentangkan kata konsep ini. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Rosmadi. Yang saya hormati Dr. Izam. Dr. Izam sebagai penolong pengarah dari BSKP, para penolong pengarah daripada jabatan-jabatan pendidikan negeri, rakan-rakan PT, KRS dan juga TKRS Malaysia. Assalamualaikum sekali lagi dan kita mulakanlah kita punya pembentangan bagi kertas konsep cabaran co-curriculum KRS TKRS peringkat kebangsaan 2022. Okey, sekejap ya. Okey, boleh nampak kah? Tuan-tuan boleh nampak ke? Belum. Okey tuan-tuan? Boleh nampak? Boleh. Alhamdulillah. Jadi kita tak melengahkan masa. Kita teruskan saja sebab pukul 4 nanti saya kena shoot semula balik ke sekolah. Okey, untuk cabaran KRS 2022 ini adalah kita terus kepada pendahuluan. Rasanya tak perlulah kita nak saya nak terangkan kan. Nanti tuan-tuan bila dah dapat kata konsep ni boleh tengok terus untuk pendahuluan, objektif aktiviti, pelaksanaan. Okey, cabaran KRS dilaksanakan dalam 2 peringkat, iaitu peringkat negeri dan juga peringkat kebangsaan. Pelaksanaan di peringkat negeri akan diuruskan oleh Jabatan Pendidikan Negeri masing-masing, manakala program peringkat kebangsaan akan dikelolakan oleh Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan. Tarikh pertandingan seperti yang dirancang adalah seperti berikut. Peringkat negeri 7 September hingga 13 Oktober 2022. Walau bagaimanapun bergantung kepada kebijaksanaan pihak di negeri lah untuk mengurus takbir pertandingan ini di peringkat negeri masing-masing. Tapi apa yang penting, penghantaran bahan untuk ke peringkat kebangsaan kita tetapkan pada 14 sehingga 17 Oktober 2022. Penjurian peringkat kebangsaan kita akan jalankan pada 7 hingga 9 November 2022 kalau ikut perancangannya bersama dengan Tuan PP saya, Tuan-Tuan PT, KRS, TKRS berserta dengan seorang pegawai daripada negeri masing-masing, bermakna 4 orang lah daripada setiap negeri untuk datang ke Negeri Sembilan untuk kita bersemuka untuk sama-sama membuat penjurian akhir. Okey, dan majlis penutupan yang dirancang secara hibrid iaitu bersama tuan-tuan PT yang berada di Sembilan dan secara langsung kita akan buat juga kita akan pancarkan ataupun kita buat secara live lah ke peringkat yang lain. Okey, pertandingan ini melibatkan acara individu dan acara berkumpulan. Jadi kita akan tengok satu persatu. Setiap modul ada 6 modul untuk setiap pertandingan. Alright, ini ringkasan maklumat pertandingan dan juga penyertaan. Okey, pertandingan pertama kita adalah masakan rimba. Kategori 3 orang sepasukan. Jadi setiap negeri perlu menghantar 10 pasukan yang terdiri daripada 5 putera dan juga 5 puteri. Kalau saya pergi laju sangat ataupun ada yang tuan-tuan nak tanya ataupun ni minta tolong mencelah ya. Okey, yang kedua adalah
untuk pertandingan kawat kaki 16 orang sepasukan. Sama juga, kalau ikutkan penyertaannya semua sama. Untuk setiap aktiviti 10 penyertaan bagi setiap negeri yang terdiri pada sama ada kumpulan ataupun individu, 5 putera, 5 puteri. Okey. Untuk bantu mula 3 orang sepasukan. Ikatan dan simpulan 3 orang sepasukan. Cabaran lasak secara individu dan juga hafazan surah dan doa serta pengucapan awam juga secara individu. Jadi kalau kita tengok semula dalam 6 acara ataupun 6 modul, 6 aktiviti kita pertandingkan, 4 adalah aktiviti berpasukan, manakala 2 lagi adalah aktiviti yang dijalankan secara individu. Okey, kita terus. Syarat umum pertandingan. Penyertaan terbuka kepada semua kadet TKRS ataupun KRS Sekolah-Sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia. Paparan video wajib dalam keadaan melintang. Minta tolong tuan-tuan, puan-puan, sebab paparan ni adalah penting bagi nanti kita nak dapatkan video yang jelas. Kalau kadet-kadet ataupun anak-anak kita ni buat rakaman video secara secara menegak, vertikal, jadi gambar tu nanti akan jadi kecil. Jadi kita sukar untuk menilai. Okey, 4.3, semua video penyertaan tidak boleh dimuat naik ke mana-mana portal, media sosial ataupun blog sebelum keputusan diumumkan secara rasmi oleh penganjur. Yang keempat, pihak penganjur berhak menolak atau membatalkan mana-mana penyertaan yang tidak mengikut atau memenuhi terma dan syarat pertandingan. Yang kelima, penganjur tidak bertanggungjawab atas sebarang tuntutan akibat pelanggaran hasil hak cipta. Dan yang keenam, video penyertaan hendaklah dimuat naik ke YouTube tetapi tetapan unlisted. Dan seterusnya melengkapkan pendaftaran yang akan disediakan oleh pihak Rustia. Okey, sekarang kita pergi kepada, kita nak masuk kepada modul-modul. Jadi untuk peringkat awal tadi, sehingga ke syarat pertandingan tak ada masalah ya tuan-tuan? Ini bukan masalah, saya nak bertanya sedikit. Ya, sila. Ya, sila tuan. Nah, pertandingan ni ialah pertandingan peringkat negeri, kemudian kebangsaan. Ya, tuan. Betul? Betul tuan. Okey, apabila dihantar ke peringkat kebangsaan dalam tempoh 3 hari itu, jadilah dia kebangsaan. Yang dikatakan pertandingan peringkat negeri ni, soalan saya, ada ke penyertaan 5 lelaki, 5 perempuan itu akan dinilaikan di peringkat negeri terlebih dahulu? Tuan Azlan, seperti mana saya cakap tadi, untuk peringkat negeri ini ada kalau ikutkan, memang dia akan bergantung kepada negeri masing-masing. Bagaimana mereka nak mengurus tadbir untuk wakil-wakil yang dipilih untuk kekebangsaan. Sebab kalau saya bagi gambaran untuk Negeri Sembilan, kami akan buat di peringkat daerah, wakil terbaik daripada daerah akan dibawa ke peringkat negeri. Kami akan buat penilaian di peringkat negeri. Okey, ya tuan. Ya, baiklah. Ya terus. Ini pengalaman orang tua. Ya, Kalaulah saya jadi pegawai JPN Melaka, saya orang Melaka. Ya, kalau 5 lelaki, 5 perempuan hantar teruk-teruk pun, negeri saya peduli apa saya dapat budak peringkat kebangsaan. Nampak tak implikasi dia? Jadi, saya mencadangkan sebagai orang tua kepada majlis mesyuarat ini, logik tak kata-kata saya ini, kita tetapkan berapa banyak peringkat negeri dia nak hantar di peringkat JPN terpulang pada dia, tapi di peringkat kebangsaan pada beberapa bulan tadi scroll. Okey. Pada penghantaran bahan 14 hingga 17 ini kita tulis itu berapa minimum untuk putera, untuk puteri. Jadi kita dah tak bukan tapis bocor,
Tapi bocor ni maknanya yang tak ada kualiti, gambar kelang kabut, suara tak ada. Ini pengalaman saya selama 20 tahun lah menguruskan video ni. Bila tak ada ketetapan minimum requirement nak hantar. Macam ni bahaya. Semua negeri kalau kita tanya ni, yang kecil ke yang besar ke, dia suruh budak-budak dia satu sekolah tu buat, kau hantar. Dapat sijil peringkat kebangsaan. Yang ini. Assalamualaikum Cik Nan. Waalaikumsalam. Dia sebenarnya macam ni Cik Nan. Okey, biar saya terangkan. Kita dah putuskan dalam mesyuarat, apa yang dibentangkan ini adalah penyertaan di peringkat kebangsaan. Untuk di peringkat negeri, tiada halangan, tiada sekatan, itu terpulang kepada negeri lain, negeri masing-masing untuk menentukan berapa bilangan penyertaan daripada setiap sekolah. Sebagai contoh, macam kami di Selangor, kami punya sekolah yang hampir 1000 buah sekolah di negeri Selangor. Jadi kita buat ketetapan setiap acara, satu sekolah hanya boleh hantar satu acara sahaja. Kalau kita tak sekat, nanti kita akan dapat longgokkan video dan juga kemungkinan kualiti video yang tidak sepatutnya kita dah terima. Kemudian selepas kita buat pertandingan di peringkat negeri, baru kita akan ikut apa yang ada dalam kertas konsep yang dibentangkan oleh pihak penganjur, iaitu 5 pasukan bagi setiap kategori. Itu yang kita putuskan dalam mesyuarat sebelum ni. Jadi yang kena dibentangkan dalam kertas konsep ni adalah penyertaan bagi peringkat kebangsaan. Mana kata penyertaan yang dipilih ini adalah penyertaan yang terbaik daripada peringkat negeri. Bukan kita tangkap muat, kita ada buat saringan dan juga pertandingan di peringkat negeri. Okey, itu maklumat Encik Nan. Okey, Terima kasih. Terima kasih Encik Ruslan. Okey. Okey, Kalau baik, Lan jelas. Tak apa, terkejap. Kalau Lan jelaskan begitu, jadi semua orang, sama ada yang baru masuk, bukan pegawai-pegawai negeri, dah faham. Jadi kertas konsep ini daripada mana-mana ruang, preamble, perlu ada penekanan bahawa pertandingan di peringkat negeri masing-masing, modus operandinya jelaskan. Tak kisah. Tapi di peringkat kebangsaan, ini dia. Masakan rimba 3 orang sepasukan, penyertaan ialah 5 putera, 5 puteri. Betul. Okey, Tuan Znan, Tuan Znan, dia begini. Pengalaman saya, kita akan di kebangsaan ni memang kita dah skop begini. Bila sudah dibentangkan kertas konsep ini, PT-PT yang ada hari ini, yang bersama ini, dia akan ambil dan dia akan murnikan untuk negeri dan daerah. So kita hari ini putuskan untuk aktiviti ini di kebangsaan, dan kita akan kelas kertas konsep ini peringkat kebangsaan. Cuma tugas PT-PT di negeri akan murnikan untuk penghasilan di negeri. Maknanya pastikan semua masuk. Macam kita bincang tadi lah. Itu yang itu. Saya buat pembetulan sikit. Bukan murni tapi membuat penataran. Dia sampaikan. Okay. Kalau murni kan, bermakna kita tak betul. Dia betul. Kita penataran. Okey, jadi sengaja saya dedahkan polemik ini. Satu lagi dah halang-halang saya bercakap 4.2 tadi. Ni Rosnawati. Sekejap. 4.2 Tuan. 4.2. Di sini Tuan. Okey, 4.2. Paparan video wajib dalam keadaan melintang atau horizontal. Okey, saya ni memang JPN yang degil macam Lan katakan. Macam Lan Selangor tu degil. saya buat tidak melintang. Apa you nak buat? Kementerian lah. Apa you nak buat? Selalu jawab Rosmawati. Okey, kita tetap akan nilai Tuan. Cuma daripada kecepatan penilaian tu, dia akan membuatkan kita punya penilaian tu rendah lah. Dia punya kualiti dia tu sebab tak ada Okey. Okey, kalau saya lah Selatan mencelah kejap. Baik, cakap. saya bersetuju dengan pandangan Cik Nam dan juga penerangan oleh Cik Len, sahabat saya. Dan kita sudah putuskan hari itu bahawa kita memang nak ramaikan ahli-ahli kadet terlibat dengan cabaran peringkat kebangsaan. Walaupun begitu, apa yang kita cadangkan supaya peringkat negeri terbuka.
seramai mana pun bergantung kepada kemampuan negeri untuk panel penilai. Walau apapun untuk peringkat kebangsaan, kita sudah hadkan sekurang-kurangnya 5 pasukan. Jadi 5 video untuk setiap satu kategori lelaki dan juga 5 video untuk satu kategori perempuan. Jadi saya rasa itu adalah cukup untuk kita sebagai asas, dan saya cadangkan supaya semua syarat untuk pertandingan peringkat kebangsaan mesti diikuti di peringkat negeri. Barulah tidak timbul yang hantar itu macam tak sempurna dan sebagainya, tak lengkap. Itu bergantung pada PT-PT negeri. Mohon mencadang. Terima kasih, Speaker. Hati pembangkang mencelah sedikit dengan Saya izin. membangkang. Jadi, Mana boleh macam tu. Sebab Selangor negeri yang besar. Kalau Perlis mungkin boleh. Melaka mungkin boleh. So ikut ketetapan negeri masing-masing, ikut kekuatan negeri masing-masing. Betul tak Cik Nan? betul. Setuju. Okey. Setuju. Okey, yang 4.2 tu sukati kepada urus setia, nak tambah lagi belakang penyertaan yang tidak ikut ini, contohnya video ini akan dibatalkan penyertaan ataupun silent semasa penilaian tu di peringkat negeri, taruh tepi ajalah, taruh tepi. Okey, itu saja Rasmawati. Okey, terima kasih Tuan. Okey, kita terus ya. Tak ada suara Rasmawati, awak cakap seorang-seorang aja. Sabar. Itulah Tuan mencelah saya cakap. Okey, Tuan nak minta maaf. Okey, kita teruskan untuk masakan rimba. Okey, untuk masakan rimba kategori terdiri pada 4, iaitu berkumpulan KRS Putra, berkumpulan KRS Putri, berkumpulan Tunas Putra, berkumpulan Tunas Putri. Kemudian pelaksanaan aktiviti bagi Tunas KRS. Sebab dia berbeza ya antara aktiviti untuk Tunas dan juga KRS, ada sedikit perbezaan. Untuk Tunas KRS, setiap kumpulan dikehendaki menunjukkan cara-cara menyediakan makanan dalam tin yang biasa dibawa semasa aktiviti perkemahan. Sebagai contoh, sardin. Makanan tersebut wajib dimasak menggunakan mess tin. Peserta dikehendaki memakai uniform lengkap TKRS atau t-shirt TKRS sepanjang rakaman video. Peserta diwajibkan untuk menunjukkan pemakaian yang memenuhi syarat dalam salah satu babak. Ini bermaksud sewaktu rakaman dibuat, salah satu scene yang dirakamkan tu ada menunjukkan bahawa kadet tersebut memakai pakaian yang telah ditetapkan. Okey, kemudian kita pergi kepada D, syarat penghasilan video. Rakaman video hendaklah disertakan dengan penerangan yang lengkap, sama ada dalam bentuk lisan ataupun tulisan. Video boleh disunting. Durasi video termasuk intro hendaklah tidak melebihi 4 minit. Okey? Jelas untuk tunas? Tuan-tuan? Okey, terus ya. Untuk masakan rimba KRS Putra dan Putri, setiap kumpulan dikehendaki menunjukkan cara-cara menyediakan makanan berkonsepkan masakan rimba dengan menggunakan bahan seperti buluh dan mestin. Peserta perlu memasak nasi dalam mestin dan satu menu lauk menggunakan buluh. Menu lauk di dalam buluh, maksudnya dimasak menggunakan buluh lah. Peserta dikehendaki memakai uniform KRS atau t-shirt KRS sepanjang paparan video. Sama juga, peserta diwajibkan untuk menunjukkan pemakaian yang memenuhi syarat dalam salah satu scene. Syarat penghasilan video, sama, video disertakan dengan penerangan lengkap, sama ada dalam bentuk lisan ataupun tulisan. Video boleh disunting dan video
termasuk intro hendaklah tidak melebihi 5 minit. Okey, lebih sedikit 1 minit compare dengan adik-adik TKRS tadi. Okey? Puan Rosna, Ya, sila. soalan daripada Kedah. Ya, tuan. Yang tunas tadi tu dia masak juga ke? Masak, ya. Masak. So dia Dia menggunakan masak. bahan, dia menggunakan ni jugalah Bahan dia dalam tin. Ya. api jugalah. Ya, sebab sekarang kita dah bersemuka. Kita dah boleh buat aktiviti di sekolah di bawah pantang guru kan. Okey. Okey, nak penjelasan tu je. Alright, thank you. Okey, terima kasih. Okey, ada lagi tuan-tuan untuk masak karimba? Untuk syarat pertandingan? Kalau tak ada, kita teruskan penilaian dan pemarkahan. Masak karimba. Paparan keseluruhan proses iaitu daripada memperkenalkan bahan, langkah penyediaan, kebersihan dan sanitasi, membawa pemberatan markah 10, 30, 10 dan total di situ 50 markah. Penerangan sama ada tulisan ataupun dalam bentuk lisan 15 markah. Persembahan produk iaitu dia punya plating, hiasan dan juga kreativiti 10 markah. Quality video, audio, video, muzik latar, kreativiti 5 markah. Di sini tadi yang kita rujuk ataupun kita refer balik kepada syarat utama tadi, iaitu paparan video hendaklah dibuat secara melintang. Sebab kalau kita tengok, kalau kita buat secara melintang, gambarnya adalah lebih jelas compare dengan kalau kita buat secara vertikal. Jadi harapan kami sebagai pengelola, rakan-rakan di negeri akan membuat pemilihan terbaik lah untuk dihantar. Kami yakin dan percaya rakan-rakan PT di negeri akan menghantar yang terbaik, 5 ataupun 10 pasukan yang terbaik ke peringkat kebangsaan. Dah tak ada lagi dah rasanya isu-isu vertikal horizontal ni, sebab PT-PT semua dah mahir dah tentang quality video ni. Okey, untuk uniform kita ada markah pemberatan markah 5 markah, kerjasama dalam kumpulan, pelibatan semua ahli sebab kita ada 3 orang sepasukan, dan pelaksanaan aktiviti. Bagaimana mereka melaksanakan aktiviti dia orang, pembahagian tugasan di antara mereka bertiga. Jadi dekat sini ada 10 markah. Dan durasi video maksimum 4 minit 5 markah. Jika melebihi 4 minit akan ada penalti dikenakan. Sehingga maksimum 5 markah lah apabila video tersebut berdurasi 4.41 saat. Dia di queue terus. Sebab dia bukan di queue. Maksudnya tak ada markah untuk durasi video di sini. Okey, total semua markah menjadi 100 markah untuk masak karimba. Okey tuan-tuan, boleh saya teruskan? Alhamdulillah. Okey, ini untuk pemakahan masakan rimba KRS Putera dan Puteri. KRS pula. Paparan keseluruhan proses memasak nasi sebab KRS dia ada dua. Dia ada 2 elemen iaitu memasak nasi dan juga memasak lauk. Jadi untuk memasak nasi ada 25 markah di mana 3 elemen, 3 komponen di situ, perkenalkan bahan, langkah penyediaan dan juga kebersihan dan sanitasi. Untuk proses memasak lauk pun sama juga, 25 markah. Kemudian penerangan secara lisan atau tulisan 10 markah, quality video 10 markah, persembahan produk iaitu plating 10 markah, kerjasama dalam kumpulan 10, uniform 5, durasi video 5 dan penalti tetap juga diguna pakai di sini jika video melebihi daripada masa yang ditetapkan. Okey, itu untuk masak karimba. Sebelum kita pindah ke modul kedua, ada apa-apa soalan tuan? Tak ada? Okey, kalau tak ada kita teruskan ke modul yang kedua iaitu modul kawat kaki. Okey, modul kawat kaki kalau tuan-tuan tengok di sini dia ada kategori individu, dia ada kategori pasukan dan dia juga ada kategori ketua pelatun. Jadi di sini ada individu ada 4, pasukan ada 4, ketua pelatun ada 4. Jadi total semua akan ada 12 di sini. Masing-masing ada di punya kategori masing-masing.
Okey, pelaksanaan aktiviti. Okey, kalau di sini kalau jumlah markah penuh bagi kawal individu adalah 115, jumlah markah bagi kawal pasukan 300. Okey, markah dicampurkan untuk ketua platun dan juga markah pasukan, dan elemen dinilai bagi pakaian aksesori 10 markah. Jadi di sini kalau tuan-tuan, kalau saya pergi laju ni kan, takut tuan-tuan kita tengok gambaran awal lah gambaran keseluruhan tentang kertas konsep ni. Nanti kalau apa nanti tuan-tuan boleh rujuk kepada kertas konsep yang kami blast, yang kami sharekan, dan kalau ada apa-apa persoalan boleh diajukan kepada kami lah, insyaAllah. Okey, jadi untuk elemen pakaian dan aksesori, secara ringkasnya apa yang dinilai dalam pertandingan kawat kaki, itulah elemen yang dinilai dalam pertandingan dalam cabaran KRS ni. Dia tak banyak beza dan sama je dia punya komponen-komponen. Okey, daripada beret, baju, kemudian seluar, tali pinggang, tudung. Okey, tali pinggang dan tudung ni dilihat bersama. Maksudnya kalau tali pinggang untuk lelaki, untuk perempuan tudung lah. Kemudian layat, collar dot, pocket badge, name tag, kasut, sarung tangan putih. Okey, ini untuk KRS. KRS dia ada beza sebab dia ada jambul dan dia berbeza daripada aspek baju. Sebab putera kita ada lengan dilipat pendek yang bukan dipotong. Puteri lengan panjang yang tidak dilipat. Kemudian kita ada komponen-komponen yang lain lah. Semuanya kalau ikutkan dalam pakaian dan aksesori untuk KRS ada 13. Compare dengan yang tunas tadi, kita hanya menilai 11 sahaja. Okey tuan-tuan. Ini adalah untuk elemen dinilai bagi kawat individu. Kawat individu ada 23 elemen yang dinilai. Sebenarnya dia adalah perbuatan dalam pertandingan kawat. Cuma untuk kawat individu ni, kadet tidak perlu mengikut square. Dia akan melakukan setiap perbuatan ni dalam satu garisan lurus saja. Okey, jadi dia akan bermula dengan melapor, doa masuk baris, bergerak ke kiri, bergerak ke kanan. Ini adalah statik, menghadap ke belakang, menghadap ke depan. Kemudian kita bermula dengan dynamic. Dynamic daripada item 7 hinggalah item ke-21 dan 22 kadet akan melapor keluar dan 23 berjalan dalam masa cepat jalan secara keseluruhan. Kita nilai dia. Dia punya pergerakan adalah pergerakan dalam kawat juga. Sama je sebenarnya. Cuma itulah sebagaimana saya cakap tadi, dia hanya menggunakan satu garisan lurus je. Dia pergi balik untuk melakukan perbuatan setiap perbuatan ni. Okey, seterusnya adalah bagi kawat pasukan yang membawa markah 150, elemen yang dinilai sebanyak 30. Sama saja, tak perlu kod saya nak terangkan satu persatu. Nanti tuan-tuan rujuk balik kepada kertas konsep ni. Secara ringkasnya saya nak bagi tahu, elemen yang kita nilai adalah mengikut pergerakan dalam pertandingan kawat kaki sebenar. Cuma disebabkan kita hanya 16 orang sepasukan, jadi saiz lita bukanlah ikut standard saiz 25 kali 11 tu. Jadi tuan-tuan boleh kecilkan lita tersebut mengikut kesesuaian, dan di bawah nanti kami ada beri satu ukuran untuk panduan ataupun contoh. Kalau negeri-negeri nak guna pakai boleh, ataupun kalau negeri-negeri nak guna pakai saiz sendiri pun tak kisah. Asalkan pergerakan kadet mesti mengikut square yang ditetapkan. Okey, ini adalah seterusnya 2.27 adalah elemen bagi ketua platun yang membawa markah 150. Kalau kita tengok di sini, sama juga elemen ni kita tengok bersama dengan ataupun kita buat berdasarkan kepada borang pertandingan kawat kaki yang sebenar.
Jadi tuan-tuan boleh tengok elemen-elemen dia bermula daripada pergerakan kadet tersebut masuk padang dan hinggalah habis segala dia melapuk keluar, dan kiri belok keseluruhan kita tengok bagaimana kawalan squad dia, dan berjalan dalam masa cepat keseluruhan adalah kita tengok pergerakan ketua pelatun tersebut. Okey, syarat pertandingan. Penyertaan setiap sekolah dibenarkan menyertai 4 kategori maksimum sahaja, iaitu kawat individu puteri, kawat berpasukan putera dan kawat berpasukan puteri. Setiap kadet hanya dibenarkan menyertai 1 kategori sahaja. Okey, bermaksud kalau kadet tersebut dah jadi ketua pelatun dalam kawat berpasukan, dia tidak boleh memasuki acara kawat individu. Jadi mengikut kebijaksanaan tuan-tuan lah untuk menilai kadet-kadet tuan-tuan dan puan-puan untuk melihat ataupun mengantar, memilih yang terbaik dalam kalangan yang terbaik. Jadi kategori kawat individu hanya melibatkan seorang kadet sahaja. Kategori kawat berpasukan melibatkan 16 orang yang terdiri daripada 15 kadet dalam baris, 5 file dan seorang kadet sebagai ketua pelatun. Yang ketua pelatun inilah yang kita akan nilai sebagai dalam kategori ketua pelatun tadi. Jadi kategori kawat ketua pelatun akan dinilai serentak dalam penilaian kategori kawat berpasukan seperti mana yang kita nilai ketua pelatun dalam pertandingan kawat kaki. Okey, seterusnya. Ini adalah pakaian dan aksesori. Semua kadet perlu mematuhi peraturan pakaian dan aksesori yang ditetapkan. Kaedah penilaian dan pemberian markah, pakaian dan aksesori ada dan dalam keadaan kemas di tempat sepatutnya 1 markah. Pakaian aksesori ada tetapi dalam keadaan tidak kemas dan tidak di tempat sepatutnya 0 markah. Dia tak ada markah perantaraan. Dia antara 1 dengan 0 saja. Okey, kita lihat kepada 2.33, penghasilan video. Persembahan kawat yang adalah direkam dalam keadaan horizontal. Paparan video yang menunjukkan pergerakan kawat hendaklah direkam secara berterusan. Video tidak boleh disunting sama sekali. Potong sambung, penambahan kesan grafik, caption, komen, ulasan, ada muzik latar, semuanya tak perlu. Tidak boleh disunting sama sekali. Jadi memang solid. Rakaman tu adalah raw daripada pergerakan kadet-kadet tersebut tadi. Kadet yang menyertai kawat individu perlu berada dalam rakaman video sepanjang pergerakan kawat dipersembahkan. Jadi lita untuk kawat bagi kawat individu ni, kalau boleh janganlah terlalu jauh. Sebab nanti kalau jauh sangat, kita tak nampak pula pergerakan ataupun perbuatan kadet tersebut. Jadi agak-agak elok-elok, cantik-cantik dalam satu paparan video tersebut. Okey, yang D, kadet yang menyertai kawat pasukan adalah dalam format 15 kadet dalam baris, ulangan daripada tadi lah ni, dan 1 kadet sebagai ketua pelatun. Semua kadet perlu berada dalam rakaman video sepanjang pergerakan kawat dipersembahkan. Dia tak boleh nanti ada setengah je yang nampak, setengah lagi tak ada dalam video. Tak boleh. Kita nak 100% kadet tu berada dalam video sepanjang masa kadet tu melakukan pergerakan. Pergerakan kawat adalah wajib mengikut urutan yang ditetapkan. Tiada markah diberikan jika kadet gagal untuk menunjukkan mana-mana pergerakan kawat dalam susunan yang ditetapkan. Tetapi kita akan tengok kepada markah diberikan kepada pergerakan yang seterusnya. Tuan-tuan faham tak di klausan ni? Saya kurang jelas tentang perkara B. Tidak boleh disunting tu penambahan kesan khas grafik, caption, komen, ulasan, muzik latar dan sebagainya tu. Okey, untuk penambahan kesan khas grafik, apa maksudnya?
Sebab sebagai contoh lah, katalah dalam satu video tu sekolah dia tak ada editing, maksudnya editing untuk pergerakan tu tiada. Sebagai contoh, dia buat 3 video tu pandangan depan, pandangan tepi dan mungkin pandangan atas. Tapi 3 video tu dimasukkan dalam bentuk potret dalam satu video. Adakah itu dikira sebagai edit? Ya. Itu dikira sebagai edit tuan. Sebab kita nak memang rakaman video yang Berterusan. kita Ya, rakaman tu berterusan. Tetapi semua sisi pandangan tu diambil dan dibentuk. Ada sekolah dia boleh dia menghasilkan 3 video. Setiap pergerakan tu jadi juri nampak semua sisi pergerakan tu, walaupun pergerakan tu semua sama tetapi menggunakan 3 kamera dan menghasilkan 3 sudut pandangan. Maksudnya tuan cantumkan ketiga-tiga sudut pandangan tu dalam satu video. Satu video maknanya ada 3 paparan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maksudnya begitu, dalam 3 paparan tersebut ada 3 kali rakaman. Kalau 3 kali rakaman, ini tidak valid bagi saya lah. Maknanya kalau buat 1 kali rakaman yang 1 rakaman itu baru betul. Saya bukan 3 kali rakaman, 3 video. Okey, ada sekolah, kita buat macam filem lah kan. Dia buat 3 video, dipasang di sudut belah kiri, dipasang di hadapan dan juga dipasang sebagai contoh di belah kanan. So pergerakan itu satu rakaman tu dengan menggunakan 3 video, kemudian dimasukkan dalam satu video, dijadikan satu video. Sebab saya nampak gini, kalau benda tu berjalan serentak, ya, apa maksudnya dia jalan serentak terus jalan, itu tidak dikira edit. Kalau sekiranya A ambil B, dia ambil A, yang sudut B ambil E, sudut C ambil A, lepas tu dia cantum, itu dari kira gabung. Itu saya nak jelaskan kat sini. Sebab sebelum ni kita nampak ada yang sekolah yang buat macam tu, tetapi kita nampak dia memang tak edit. Video dia tu sama, pergerakan semua sama. Pergerakan tu sama, dia memang ambil sekali rakaman tapi menggunakan 3 video. 3 kamera jadi dia punya pergerakan tu pun sama, tiga-tiga tu semua pergerakan sama tapi sudut pandang yang berbeza. Tak, begini tuan, saya rasa itu adalah kumpulan-kumpulan ataupun sekolah-sekolah yang advance tu tuan, yang boleh buat 3 pandangan sebab kebanyakan tak semua sekolah mampu untuk buat sedemikian. Sebab tu saya cakap ini pertandingan. Bila pertandingan, ada sekolah yang berkemampuan, kita akan menghasilkan yang baik. Jadi sebab tu saya cakap, adakah benda tu boleh diambil, diterima ataupun tidak? Untuk bagi saya lah, untuk kita be fair and square kepada semua, kita ambil satu paparan saja. Kita ambil memang yang asas, yang itu menggunakan satu kamera, menggunakan satu pandangan saja. Sebab bila kita buat 3 pandangan, dia nak tak nak ataupun mau tak mau, dia macam ada advantage kan. Dia akan sedikit sebanyak akan mempengaruhi juri juga. Sebab dia akan melihatkan benda tu dengan lebih jelas. Benda tu, so kat sini bermakna kita buat ketetapan, sebagai contoh, mungkin pihak penganjur boleh draftkan satu paparan tapak untuk kawat kaki di mana sudut kamera diletak. Ada tuan, di bawah, kat bawah. Belum sampai lagi. Okey, terima kasih tuan. Terima kasih atas cadangan. Terima kasih atas pandangan. Okey, alhamdulillah. Okey, kita di mana tadi? Okey, yang E ni, pergerakan adalah wajib mengikut urutan. Yang ini minta tolong sangat-sangat tuan-tuan ya, sebab saya rasa tak ada masalah ni, kalau dah berkat kebahasaan rasanya tak ada masalah. Jadi dia mesti ikut urutan, dan jika perbuatan tersebut tidak dibuat tidak ikut urutan, perbuatan yang tidak dibuat ikut urutan tu tiada markah. Tetapi perbuatan yang pergerakan yang seterusnya maka akan tetap diberikan seperti biasa. Okey, seterusnya F. Kadet dalam kawat individu dan kadet yang berperanan sebagai ketua pelatun dalam kawat berpasukan dikehendaki memberikan bahasa hukuman, arahan dengan suara yang jelas serta pergerakan dengan jelas dalam ruang lingkup
rakaman video. Durasi video bagi kawat individu adalah maksimum 3 minit. Manakala durasi video bagi kawat berpasukan adalah 9 minit. Di mana dia ada dua bahagian. Yang minit pertama adalah rakaman video yang menunjukkan pakaian dan aksesori. Dia punya cara dia macam kalau kita tengok dalam pertandingan kawat kaki macam kita sedang buat pemeriksaan pakaian lah. Gitu. Jadi kamera tu kena shoot kadet tu atas, bawah, keseluruhan tengok dia punya pakaian. Jadi hakim-hakim ataupun juri boleh nampak pakaian kadet-kadet tersebut. Kemudian seterusnya minit yang kedua dan hingga ke-8 adalah rakaman video persembahan pergerakan kawat sehingga tamat. Okey, I, klausa I. Hanya pergerakan kawat dalam durasi video ditetapkan iaitu 3 minit bagi kawat individu, 8 minit bagi kawat berpasukan sahaja yang akan dinilai dan diberi markah. Kalau lebih daripada tu maksudnya tiada markah lagi akan diberikan. Okey, ini adalah contoh cadangan lita kawat, cadangan ukuran bagi kekuatan platoon 16 orang tadi. Panjang 20, kemudian lebar dia 15, kedudukan dia daripada ni ke ni, merah ni apa? Hijau ni apa? Okey, ini adalah kedudukan kamera. Ini adalah cadangan daripada pihak kami yang kami dah cuba buat. Okey, inilah yang kita buat tapi bergantung kepada pihak tuan-tuan, puan-puan untuk adjust saiz lita yang tuan-tuan dan puan-puan gunakan. Asalkan pergerakan kadet tersebut dapat di-capture dalam kamera secara berterusan. Oh, ini individu. Okey, ini adalah berpasukan. Untuk berpasukan, ini tadi individu ya tuan-tuan, minta maaf. Ini adalah individu panjang 20, kemudian lebar ni tak perlu. Sebab untuk individu, sebenarnya kita terus buat satu garisan je. Garisan lurus, kiri kanan. Ulang pusing-pusing ikut urutan kawat, dia memang akan boleh berpusing. Kalau macam kita bergerak ke kiri, kemudian kita akan buat hormat ke kanan, kemudian kita akan hormat hadapan. Automatik kita akan berpatah balik ke belakang. Jadi dia memang susunannya dia memang dah cantik dah. Kalau kita nak buat menggunakan garisan lurus. Okey, untuk lita kawat pasukan, ini cadangannya 15 kali 10. Tempat melapor di sini, pergerakan masuk dan kamera berada di hadapan. Ini cadangan. Tapi bergantung kepada pihak tuan-tuan dan puan-puan macam mana tuan-tuan dan puan-puan nak adjust cara ataupun di mana tuan-puan nak rakam pergerakan kadet tersebut. Okey, kita terus boleh pergi. Tak kamera tu tetapkan terus supaya adil untuk semua pihak dan juri pun dapat lihat semua posisi yang sama. Maknanya maknanya kita tetapkan kamera terus kat situ supaya semua sisi tu sama pasukan. Bila dia sebut cadangan ni nanti ada yang ambil sisi lain, dia dah jadi macam tak selaras. Okey, nanti kami edit semula. Jadi kedudukan kamera kita akan berada di sini. Jadi nanti bagaimana mereka nak zoom in ataupun zoom out pergerakan tu bergantung kepada juru kamera lah kan. Okey, kita terus kepada penilaian dan pemarkahan. Untuk kawat, ini sekali kawat kaki KRS dan TKRS pakaian 20. Ini adalah pemberatan tuan-tuan ya. Pemberatan daripada markah yang kita ambil tadi. Dan sebab kalau kita tengok dekat atas dia ada setiap komponen tu ada markah dia beratus-ratus. Jadi seperti pertandingan kawat juga kita akan ambil pemberatan iaitu persen dia. 20% daripada 20% adalah dari pakaian. Kemudian pakaian kawat 70%, quality video 10%, durasi, kemudian durasi dia mesti merujuk kepada masa yang ditetapkan tadi.
Kemudian penalti akan diberikan jika melebihi masa yang kita tetapkan. Dan suntingan video juga, suntingan video meliputi potong dan sambung, penambahan kesan khas, caption, grafik, komen, muzik latar, ulasan dan sebagainya ditolak 100%. Bermakna DQ terus, disqualified terus jika didapati pasukan tersebut membuat editing. Penyertaan ditolak serta-merta dan tidak akan dinilai. Okey tuan-tuan. Kita terus kepada modul ketiga. Pak Rosla, Ya, soalan saya untuk ketua pelaton, adakah dibenarkan pakai mikrofon? Dibenarkan untuk pakai mikrofon untuk Ketua pelaton. kelantangan. Ya. Tidak. Kita Okey. akan guna raw saja. Okey, nanti minta Pak Rosla masukkan dalam paperwork ketua pelaton tak dibenarkan pakai mikrofon lah. Okey, insya-Allah. Kalau tak nanti ada kalau ada sekolah yang berkemampuan nanti dia pakai mic yang clip mic tu. Faham. Dia pakai boom mic. Faham. Okey, baik. Okey, insya-Allah akan nanti kami masukkan. Terima kasih. Okey, kita ada lagi persoalan ataupun pertanyaan ataupun apa-apa yang kita nak bincangkan dalam kawat kaki, tak ada? Okey, kalau tak ada kita terus kepada modul yang ketiga, iaitu bantu mula. Bantu mula secara berkumpulan, 3 orang satu kumpulan, terdiri pada TKRS Putra, TKRS Putri untuk tunas KRS. Manakala untuk KRS dibahagi kepada 2, iaitu KRS Putra menengah rendah, KRS Putra menengah atas, KRS Putri menengah rendah dan KRS Putri menengah atas. Maksudnya di sini ada 4 kategori bagi KRS. Pelaksanaan aktiviti bagi TKRS Putra dan Putri. Mereka hanya perlu membuat rawatan balutan tangan. Setiap peserta dikehendaki menghasilkan satu video lakuan rawatan balutan tangan. Peserta boleh sama ada melakonkan sendiri atau menggunakan bantuan sebab dia dalam berkumpulan, jadi dia sesama mereka lah. Jadi peserta wajib membuat lakuan rawatan dan membuat penerangan lisan rawatan yang dibuat. Peserta wajib memakai pakaian separa uniform. Okey. Untuk 3.2.2, KRS Putra dan Putri menengah rendah. Menengah rendah form 1, form 2, form 3. Mereka perlu membuat rawatan luka terbuka. Setiap peserta dikehendaki menghasilkan satu video. Okey. Boleh dia membuat lakonan tu menggunakan rakan dalam kumpulan masing-masing. Peserta wajib membuat lakuan rawatan dan membuat penerangan secara lisan sewaktu rawatan dibuat. Peserta wajib memakai pakaian separa uniform dan berpandukan kepada kaedah rawatan palang merah antarabangsa yang standard. Okey. Seterusnya 3.2.3. Bagi KRS Putra dan Putri menengah atas, form 4, form 5. Mereka perlu membuat bantuan pernafasan kaedah Sylvester. Okey, mungkin sebab kita selalu buat yang CPR kan. Jadi di sini kita buat kelainan. Tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk dalam buku hijau kita, kitab kita ada tentang bantuan pernafasan secara Sylvester dan kaedah pelaksanaan. Tuan-tuan dan puan-puan boleh cari ataupun merujuk kepada kaedah rawatan palang merah antarabangsa yang standard. Okey, kita pergi A. Setiap peserta dikehendaki menghasilkan IQ samalah. Dalam kumpulan 3 orang, peserta wajib membuat lakuan dan penerangan lisan semasa rawatan dibuat. Peserta wajib memakai pakaian separa uniform dan lakuan tersebut mesti juga berpandukan kepada rawatan kaedah palang merah antarabangsa. Sebab kadang-kadang dia pelbagai cara, ada pelbagai mazhab. Jadi kita cuma guna pakai kaedah rawatan palang merah antarabangsa yang standard saja. Okey, 3.3. Syarat pertandingan elemen yang diuji adalah kaedah rawatan yang betul.
Peserta dikehendaki memberikan penerangan yang menunjukkan semua perbuatan dengan jelas. Jadi di sini main peranan video untuk zoom in dan juga zoom out. Paparan video hendaklah secara berterusan, bermula dari langkah pertama sehingga selesai. Video tidak boleh disunting dan tiada rakaman suara berasingan. Means rakaman tersebut tak boleh dubbing. Maksudnya kita rakam kemudian dah suara masuk kemudian. Tidak, kita nak kadet tersebut membuat lakuan di samping membuat penerangan secara terus, secara live, secara dalam sekali take video tersebut. Masa video berdurasi 4 minit maksimum. Setiap lakuan selepas tempoh 4 minit tidak akan dinilai. Kreativiti dinilai dengan persembahan kesan grafik dan persembahan. Kreativiti ini markah kreativiti ya tuan-tuan. Okey, penilaian dan pemarkahan. Bantu mula KRS dan TKRS putera dan puteri sekali saja. A, langkah-langkah bantu mula 30 markah. B, kaedah digunakan 30 markah. Sorry. Okey. Semula A, langkah-langkah bantu mula 30 markah, kaedah digunakan 30 markah. Penerangan bagi setiap lakuan 20 markah. Kualiti video, audio, video, muzik latar, kreativiti 10 markah. Pakaian 5 markah dan markah untuk durasi video selama 4 minit tu adalah 5 markah dan penolakan akan dibuat mengikut ketetapan yang kita nyatakan di sini. Okey, sehinggalah maksimum 40.41 minit tiada markah untuk durasi video akan diberikan. Okey, selesai untuk bantu mula. Sekarang kita masuk kepada modul ikatan dan simpulan. Ikatan dan simpulan kategori terbagi kepada 4 saja. Dijalankan secara berkumpulan iaitu 3 orang KRS putera, 3 orang KRS puteri dan 3 orang tunas putera, 3 orang tunas puteri. Pelaksanaan aktiviti. Untuk KRS putera dan puteri. Okey, pengujian adalah dalam bentuk berpasukan. Markah bagi aktiviti ini akan menggabungkan markah gadget dan pembentangan. Maksudnya penerangan. Setiap pasukan dikehendaki membina satu gadget meja makan. Salah satu kaki gadget mesti menggunakan kayu yang bersambung. Pembinaan gadget selain daripada yang ditetapkan adalah tidak diterima. Gadget dibina menggunakan bahan yang sesuai seperti kayu atau buluh sahaja. Gunakan tali yang sesuai untuk memudahkan juri ataupun hakim melihat ikatan yang dibuat oleh kadet-kadet tersebut. Pembinaan mini gadget adalah tidak dibenarkan. Maksudnya di sini gadget ni adalah gadget sebenar ya tuan-tuan. Gadget yang dibina mesti menggunakan jenis-jenis ikatan dan simpulan ditetapkan mengikut fungsi seperti berikut. Yang pertama, lilit balak, silang gunting, silang tungku, seraya, lilit kacang dan manok. Pasukan perlu menerangkan setiap ikatan dan simpulan yang digunakan dalam pembinaan gadget tersebut. Okey. Boleh kita terus kepada TKRS? Tak ada persoalan, jadi kita teruskan. TKRS putera dan puteri untuk ikatan dan simpulan. Sama juga markah aktiviti ini menggabungkan gadget dan juga pembentangan. Setiap pasukan dikehendaki membina sebuah gadget rak serbaguna berkaki 3 atau berkaki 4. Okey, pembinaan gadget selain daripada yang ditetapkan adalah tidak diterima. Gadget dibina menggunakan bahan yang sesuai seperti kayu, buluh dan lain-lain. Okey, untuk KRS tadi
kita hanya nyatakan kayu dan buluh. Tetapi untuk TKRS kita ada nyatakan kayu, buluh dan lain-lain. Bermaksud di sini kadet boleh menggunakan bahan lain lah. Seperti batang penyapu ataupun apa tu yang batang pipe tu kita panggil batang PVC boleh digunakan oleh kadet-kadet TKRS. Tetapi kadet perlu menggunakan tali yang sesuai supaya kita boleh lihat dengan jelas jenis ikatan yang dibuat. Kemudian pembinaan mini gadget adalah tidak dibenarkan. Gadget dibina mesti menggunakan jenis-jenis ikatan dan simpulan ditetapkan seperti berikut. Yang pertama lilit balak, yang kedua silang tungku, yang ketiga seraya, 4 lilit kacang dan yang keempat adalah manok. Pasukan perlu menerangkan setiap ikatan dan simpulan yang digunakan dalam pembinaan gadget mereka. Okey, seterusnya syarat pertandingan. Bagi KRS putera dan puteri, peserta dikendaki memaparkan video membina satu set gadget meja makan mudah alih berkaki 4 yang biasa dibina semasa aktiviti perkemahan. Rakaman video hendaklah disertakan dengan penerangan yang lengkap sama ada dalam bentuk lisan ataupun tulisan. Video boleh disunting dan boleh gunakan time lapse. Kan kita kalau kita punya tuan-tuan faham kan? Time lapse yang dia boleh percepatkan dia punya pergerakan tu. Kemudian peserta dikehendaki memakai pakaian separa uniform sepanjang rakaman video. Durasi video mestilah tidak melebihi 4 minit termasuk intro. Markah akan ditolak mengikut jumlah masa yang lebih. Okey, untuk TKRS lebih kurang sama saja memaparkan video membina sebuah gadget serbaguna mudah alih yang biasa dibina semasa aktiviti perkemahan. Rakaman video hendaklah disertakan dengan penerangan yang lengkap sama ada dalam bentuk lisan ataupun tulisan. Video boleh disunting dan boleh gunakan time lapse. Peserta dikehendaki memakai pakaian separa uniform sepanjang rakaman video dibuat. Penilaian dan pemarkahan. Gadget siap 5 markah. Ikatan simpulan. Ini untuk KRS ya tuan-tuan dan puan-puan. Gadget siap 5 markah. Ikatan dan simpulan wajib 5 markah setiap satu. Kemudian penerangan yang dibuat sama ada secara lisan ataupun tulisan 30 markah. Kualiti video 25 markah. Pakaian 5 markah. Durasi 5 markah. Dan total up semua akan jadi 100 markah. Bagi TKRS, dia ada sedikit item tambahan di sini iaitu inovasi. Compare dengan KRS tadi tak ada, B ni tak ada, inovasi tak ada. Tetapi untuk TKRS ada inovasi. Markah untuk inovasi. Kalau kadet tersebut nak buat sebarang inovasi terhadap gadget yang dibina, maka dia akan dapatlah markah 5 markah di situ. Okey, gadget siap 5 markah, inovasi 5 markah. Setiap ikatan dan simpulan yang diwajibkan tu 5 markah. Penerangan, lisan dan tulisan, lisan atau tulisan 30 markah. Kualiti video 25 markah. Pakaian 5, durasi 5 minit dan jumlah tetap juga 100 markah. Okey tuan-tuan. Boleh kita gerak terus ke acara kelima iaitu cabaran lasak. Cabaran lasak kategori ada 4 saja, individu KRS putera dan puteri dan individu TKRS putera dan puteri. Pelaksanaan aktiviti penyertaan pertandingan ini dilakukan secara individu. Setiap kadet akan melakukan larian circuit run dalam bentuk bulatan iaitu rat race. Nanti dekat bawah nanti kita akan tunjukkan contoh bagaimana rat race tersebut bentuk dia. Circuit wajib mempunyai titik permulaan dan berakhir di titik yang sama. Okey, saya rasa saya nak tunjuk dululah
supaya bila saya cakap ni, tuan-tuan nampak apa yang saya terangkan. Okey ni. Ginilah dia punya bentuk ataupun rupa untuk rat race skirt yang kita buat tu. Ini adalah titik permulaan dan penamat. Kadet akan bermula di sini dan dia akan buat setiap lakuan yang kita perlukan. Ada 8 lakuan ni dan dia akan berakhir apabila dia touch semula kon yang berfungsi sebagai kon pemula dan juga penamat ni. Manakala kedudukan kamera yang merakam berada di tengah-tengah. Sebab dia akan follow, dia akan ikut kadet ni melakukan satu pergerakan daripada lakuan yang pertama static run sampailah yang ke-8 iaitu spinal rotation. Okey, kita naik atas mula ya. Okey. Okey, skirt wajib mempunyai titik permulaan dan berakhir di titik yang sama. Di titik permulaan perlu diletakkan satu kon besar sebagai penanda. Itulah dia titik permulaan dan juga titik akhir bagi kadet tersebut akan buat dia punya lakuan. Kadet perlu menyentuh kon untuk menandakan masa bermula dan menyentuh semula kon untuk menandakan masa tamat. Rakaman video akan bermula daripada pergerakan kadet menyentuh kon di titik permulaan dan bergerak ke stesen 1 dan seterusnya sehinggalah rakaman akan ditamatkan sejurus kadet sampai semula ke titik permulaan dan menyentuh kon sebagai syarat ataupun sebagai tanda yang dia telah tamat melakukan semua aktiviti ataupun lakuan yang kita minta. Pergerakan hanya berlaku di stesen yang ditetapkan saja. Pergerakan tidak boleh dilakukan semasa bergerak ke stesen seterusnya. Maksudnya, kadet tersebut daripada titik permulaan, dia akan buat lakuan yang pertama, iaitu static run. Kemudian dia akan gerak ke stesen kedua dan seterusnya sampailah ke stesen ke-8. Dia mesti berhenti di setiap stesen tersebut. Okey, jarak di antara setiap stesen bagi TKRS dan KRS adalah 3.5 meter. Setiap individu diwajibkan melakukan semua pergerakan mengikut turutan di dalam stesen seperti berikut. Dia ada. Okey, untuk TKRS ada 8. Bermula pada lari setempat sampailah side to side line. Okey, dia ada 8 pergerakan. Manakala untuk KRS pun ada 8 tetapi dia punya pergerakan ada perbezaan. Untuk KRS di sini dia ada perbezaan. Jadi tuan-tuan tak sama ya antara TKRS dengan KRS. Kalau KRS dia akan ada lari setempat, arm circles, high knee, jump jack, inchworm, half, kneeling. Ini istilah orang sukan ni, saya nak sebut berbelit lidah saya. Half kneeling thoracic rotation, burpee dan side to side lunge. Manakala untuk TKRS dia ada lari setempat, arm circles, high knee, jumping jack, inchworm, half kneeling, kemudian push up, side to side lunge. Kalau kita tengok di sini, KRS dia ada burpee. Manakala untuk tunas dia ada push up. Setiap satu dia buat 2 set, 1 set 6 rep. Sama kalau untuk KRS dia buat 2 set, dalam 1 set ada 8 reps. Jadi saya cadangkan untuk setiap set tu buatlah sedikit perbezaan supaya juri nampak yang kadet tersebut telah menyelesaikan set yang pertama. Okey, seterusnya. Peserta diwajibkan memakai t-shirt KRS, berseluar trek, berkasut sukan serta berstokin. Sebab dia ada efek tuan-tuan. Kenapa kami tekankan di sini? Sebab dia akan buat aktiviti tu. Kalau kadet ni tak memakai stokin, nanti dia akan ada efek kepada kadet tersebut.
Jadi kami sarankan, kami tekankan di sini. Kadet perlu memakai kasut dan berstokin. Peserta yang tidak lengkap pakaian mengikut tetapan, penyertaan video akan dibatalkan dan tidak akan dinilai. Peserta boleh menggunakan lagu atau muzik yang sesuai dalam video pergerakan untuk aktiviti ini. Penilaian video ini adalah merangkumi penghasilan gerakan yang disenaraikan, kreativiti gerakan, pemilihan lagu yang bersesuaian, serta kreativiti penghasilan video. Markah tidak akan dikira untuk stesen yang dilangkau. Maksudnya ada 8 stesen jika kadet tersebut tertinggal 1 stesen. Contoh dia terlupa untuk buat inchworm, iaitu lakuan yang kelima. Maksudnya tak adalah markah untuk inchworm ni. Jadi dia akan pergi kepada half kneeling ni punya markah. Penghasilan video. Pergerakan sebarang lasak wajib dirakam dalam bentuk video dalam keadaan melintang. Paparan video yang menunjukkan elemen pergerakan hendaklah dirakam secara berterusan. Video tidak boleh disunting, dipotong sambung. Walau bagaimanapun, penambahan kesan khas grafik, caption dan sebagainya adalah dibenarkan. Ini kalau kadet-kadet kita mahal lah ni. Dia pakai macam-macam apps dia boleh guna kesan grafik. Jadi untuk modul ini kesan grafik adalah dibenarkan. Cuma tidak boleh dipotong sambung sahaja sebab kita nak rakaman tersebut dalam berterusan untuk ke-88 aktiviti yang kadet jalankan. Durasi video tidak melebihi 4 minit. Video yang melebihi durasi yang ditetapkan tidak akan dinilai. Terus. Okey, syarat pertandingan. Okey, yang pertama, kadet perlu ada pengenalan video, ada nama dia, slogan KRS, logo KRS. Tidak perlu nyatakan nama sekolah, tidak perlu nyatakan nama negeri sebab kita nak kita tak nak tahu pun kadet tu dari negeri mana sebab nanti bila kita menilai kita tak perlu tahu kadet tersebut daripada negeri mana, dari negeri mana. Okey, 5.3.2 pergerakan permulaan. Ada titik permulaan, bergerak mula daripada titik permulaan ke stesen 1, bergerak kembali ke titik permulaan 1, dia ikut lakuan tu setiap satulah. Kemudian perlakuan setiap stesen. Setiap stesen dia akan membawa 8 markah. Tiap satu aktiviti di setiap stesen akan membawa markah 8. Yang total up dia menjadi 64 markah untuk perlakuan kadet di setiap stesen. Pecahan markah. Okey, ini pecahan markah bagi perlakuan ni tadi Kat sini ada 8 kan? Dari setempat 8 markah. Jadi macam mana nak nilai 8 markah tu? Diterangkan di sini. Okey. Yang pertama, pergerakan bertepatan dengan nama pergerakan, 1 markah. Pergerakan yang betul, berterusan sehingga tamat aturan, 1 markah. Pergerakan tepat mengikut disiplin pergerakan 1, bilangan aturan yang mencukupi, iaitu 2 set kali 6 ataupun 8 reps bagi KRS, 1 markah. Pemisah antara 2 set yang jelas, 1 markah. Kelancaran pergerakan, 2 markah. Pergerakan mengikut tertib yang ditetapkan, 1 markah. Jadi di sini ada 2, 4, 6, 8. Jadi inilah yang kita bagi markah 8 bagi setiap aktiviti di atas ni. Itu adalah perincian dia sebagai panduan untuk juri memberi markah kepada kadet-kadet yang melakukan aktiviti tersebut. Okey, kualiti pergerakan 15 markah, kualiti video 10 markah, pakaian 5 markah. Dan seterusnya ini adalah tadi yang saya tunjuk tadi. Ini adalah dia punya stesen cadangan. Tapi kalau jika sekolah ataupun lokasi tuan-tuan dan puan-puan tak boleh nak cukup nak buat bulat. Boleh tak Puan Rosna buat lonjong sikit? Boleh, asalkan dia dalam
berturutan. Dia bermula pada satu titik permulaan, dia berturutan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan berakhir semula di mana dia bermula. Boleh. Tak semestinya bulat. Kadang-kadang kat sekolah kita, mungkin dewan dia kecil. Tak boleh, tak cukup 3.5 daripada satu stesen ke satu stesen ni, tak cukup ukuran 3.5 tu. Jadi kita nak buat bentuk tu, kita alter sikit, kita ubah sesuai sikit bentuk dia. Boleh, tidak ada masalah. As long as pergerakan kadet ni mengikut apa yang kita tetapkan di setiap stesen. Ada 8 stesen dan setiap stesen tu ada pergerakan masing-masing. Okey. Puan Rosna, Ya, saya. Sila. kalau kamera tu adakah dia statik ataupun boleh bergerak bersama-sama? Dia bergerak lah Tuan Anwar. Tuan Boleh? Khairul. Sebab kalau tak macam mana dia nak ikut sebab Itulah kadet sebab tu dia akan berpusing tu. itulah kalau tengok pendudukan tu kot dia kata tak boleh bergerak pula kan. Tak. Maksudnya kamera boleh bergerak bersama-sama lah. Dia bergerak, dia akan bergerak ikut pergerakan kadet tu pergi ke stesen masing-masing. Ke stesen 1111 tu. Tapi dia ada masa tak? Masa apa? Masa keseluruhan tu. Maksudnya 4 minit tu. 4 minit tadi. 4 minit tu kalau dia buat time lapse tak boleh lah kan? Tak. Dia tak boleh. Dia tak boleh edit. Dia tak boleh Betul edit lah kan? sambung tak boleh. Dia tak boleh timeless. Dia memang raw. Sama macam kawat juga. Baik. Okey. Terima kasih. Puan Rosna, Ya, Tuan. saya tengok aktiviti ni berintensiti tinggi. Ya. Jadi apa kata yang TKRS tu kita kurangkan sikit repetition dia daripada 6 tu kepada 4 sebab saya masa yang sama sekolah rendah dan menengah ulangan dia pun tak beza banyak 6 dan 8 tu. Boleh tak cadangan saya lah kita kurangkan separuh untuk sekolah rendah. Sebab ni intensiti dia sangat tinggi. 4 minit ni tolak dengan dia pengenalan apa semua 30 saat 3 minit setengah saja sebenarnya. Ya. Tapi sebenarnya pihak kami dah buat kita dah buat derayan dengan kadet-kadet tunas. Jadi tak ada masalah untuk buat 6 reps tu dalam masa yang ditetapkan. Tapi memanglah Tuan sebab ini adalah kita punya cabaran, tajuk modul ni adalah cabaran lasak. Memang dia berintensiti tinggi untuk melihat ke bagaimana lasaknya kadet tersebut lah. Jadi kalau kadet tersebut tak fit, memang dia tak boleh nak buat lah ikut yang kita gariskan ni. Sebab yang ni memang kita dah buat derayan dengan kadet-kadet kita, sekolah rendah dan juga sekolah menengah dan memang boleh buat ikut repetition yang kita tetapkan tu. Okey Tuan ya. Sedap bagi saya. Ya. Okey, alhamdulillah. Okey, ini tadi kita sambung balik penilaian pemakan. Tadi yang kita dah nyatakan satu-satu, ini adalah ringkasan dia. Pengenalan 3 markah, pergerakan permulaan, pergerakan di session 64, kualiti pergerakan 15, kualiti video 10, pakaian dan kekemasan 5 markah dan semua sekali akan total up menjadi 100 markah untuk cabaran lasak KRS dan PKRS putera dan puteri. Okey, dekat sini saya nak sebut sikit lah, nak sentuh sikit tentang pakaian kadet puteri. Okey, untuk kadet yang sekolah agama, yang mereka selalunya memakai tudung labuh. Jadi saya nasihatkan supaya kadet-kadet yang kalau ada wakil tuan-tuan dan puan-puan dari sekolah agama, okey, mohon minta kadet tersebut pinkan dia punya tudung. Okey, pinkan tudung mereka di tempat-tempat yang bersesuaian supaya apabila kadet tersebut membuat lakuan, tudung tersebut tak terbang-terbang. Tuan-tuan faham tak maksud saya? Sebab bila tudung dia besar dan labuh,
apabila dia tak pin tudung tersebut, dia buat perbuatan ataupun lakuan tertentu, tudung dia akan bergerak sekali. Jadi kita nampak tudung je saja. Tudung je yang akan terbang-terbang yang kita nampak. Tuan dia kita tak nampak. Jadi saya cadangkan untuk kadet-kadet yang memakai tudung labur, minta mereka pinkan. Jangan pin di bahagian bawah. Sebab apabila pin di bahagian bawah sangat, apabila dia bergerak nanti dia akan tersangkut. Jadi pin di tempat yang bersesuaian yang membolehkan dia bergerak dengan selesa. Tetapi tudung tersebut tidak bergerak sekali lah. Maksud saya di situ. Okey? Ini pengalaman yang lepas. Sebab ada pelajar-pelajar sekolah agama, kadet-kadet yang memakai tudung labur, yang buat aktiviti, dia semangat. Tapi apabila dia buat pergerakan tu, lakuan tersebut, tudung dia yang bergerak. Yang tuannya tak nampak. Okey, kita terus kepada modul terakhir. Iaitu modul kerohanian dan moral. Okey, kita ada kerohanian untuk yang Muslim. Untuk non-Muslim kita ada modul untuk moral. Untuk hafazan TKRS. Kategori terbuka kepada dua, iaitu TKRS Putera dan Puteri. Pelaksanaan aktiviti, peserta dikendaki memaparkan video hafazan surah dan doa. Surah dia ada 3, Al-Fatihah, Surah Al-Qad, Surah At-Tin. Okey, kemudian hafazan doa ada 2, iaitu doa selepas wuduk dan juga doa kepada ibu bapa. Syarat pertandingan, rakam video hafazan hendaklah secara berterusan dan tidak boleh disuntik, potong sambung. Namun kesan grafik, caption dan sebagainya dibenarkan dan dalam bentuk melintang, horizontal lah maksudnya. Peserta dikendaki memakai uniform lengkap TKRS semasa rakaman video. Peserta dikendaki duduk di atas kerusi tanpa halangan semasa rakaman video. Maksudnya dia duduk atas kerusi, bukan di belakang meja. Dia mesti nampak. Maksudnya tuan-tuan ambil kerusi dan kadet tersebut duduk di atas kerusi tersebut dan kita buat rakaman. Kita nak tak ada halangan di hadapan, di bahagian hadapan kadet tersebut. Peserta dikendaki memakai pelitup mata yang legap ketika rakaman dilakukan. Sekiranya tidak memakai penutup mata, video tidak akan dinilai sama sekali. Durasi video mestilah tidak melebihi 4 minit termasuk intro. Okey, penalti dikenakan sekiranya, ini adalah penalti dia. Masa yang melebihi ada 1, 2, 3, 4, pemotongan markah jumlah markah keseluruhan. 4.31 dan seterusnya dipotong 4 markah. Okey, penilaian pemarkahan. Hafazan surah 50 markah, hafazan doa 35 markah, kualiti video 5 markah, pakaian 5 markah, durasi video 4 minit 5 markah dan semua sekali membawa markah menjadi 100 markah. Okey. Untuk hafazan, ini kalau saya perinci kan memang panjang. Jadi tuan-tuan saya minta tengok hafazan sebab dia akan ada bahagian dia. Untuk hafazan kita tengok kepada tajwid 15 markah yang ada dia punya elemen-elemennya. Kemudian B fasohah dia 5 markah pun ada elemen-elemen yang dilihat. Kemudian C kelancaran dan persembahan 20 markah. Suara 10 markah. Ini pun kita tak benarkan guna mic. Memang suara secara langsung. Okey. Perkara suara 10 markah. Hafazan doa pula membawa markah 35 tu, dia punya elemen dia kelancaran 15 markah. Kemudian persembahan dia 10 markah, suara 10 markah. Jadi semua sekali akan jadi 35 markah untuk hafazan doa. Okey, itu untuk bahagian 6A, iaitu hafazan TKRS. Sekarang kita lihat pula untuk 6B, hafazan KRS. Kategori individu putera, individu puteri.
Peserta dikehendaki memaparkan video hafazan ayat dan doa, hafazan surah Al-Baqarah ayat 285 hingga 286, surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 10. Kemudian hafazan doa, doa qunut dan tahiyat akhir serta selawat Ibrahimiyah. Okey tuan-tuan. Syarat pertandingan lebih kurang sama, rakaman video dirakam secara berterusan, tidak boleh disunting, tidak boleh diedit potong sambung, kesan grafik dibenarkan dan mesti dibuat dalam bentuk horizontal. Peserta dikehendaki memakai uniform lengkap KRS nombor 4 semasa rakaman video dibuat. Uniform lengkap ya tuan-tuan. Kemudian peserta dikehendaki duduk di atas kerusi tanpa halangan juga. Peserta dikehendaki memakai pelitup mata yang legap dan jika tidak memakai penutup mata, video tidak akan dinilai. Durasi video tidak melebihi 4 minit termasuk intro. Okey, ini adalah dia punya pemarkahan. Hafazan surah 50 markah, hafazan doa 35, kualiti video 5 markah, pakaian 5 markah, durasi video 4 minit 5 markah dan akan dipenaltikan jika melebihi masa yang ditetapkan. Manakala di bawah ni 6.4.1 adalah perincian bagaimana ataupun dari mana 50 markah tersebut dijana. Okey, yang pertama ini untuk hafazan surah tajwid 15 markah, fasohah 5 markah, kelancaran dan persembahan 20 markah, suara 10 markah, juga tidak boleh menggunakan mikrofon. Hafazan doa 35 markah. 15 adalah untuk kelancaran, 10 markah untuk persembahan, 10 markah untuk suara yang tidak menggunakan mikrofon. Okey, habis untuk hafazan Assalamualaikum. PKS. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mohon silakan. celah. Kalau kita nak guna mikrofon, kita kena sebutkan dalam syarat tu. Boleh ke? Kejap. Tak ada dalam syarat. Sebab Okey, kalau tak ada syarat. okey, nanti kami akan masukkan syarat ni. Sebab daripada tadi kan, sebab daripada yang tadi pun, yang ketua pelatun untuk kawal pun kita tak pakai mikrofon, sehinggalah untuk yang ni pun kita tak pakai. Jadi nanti kami akan masukkan syarat tersebut dalam syarat bagi modul ni. Baik, terima kasih. Okey, terima kasih. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya. Puan, Assalamualaikum dan warahmatullahi wabarakatuh. Cuma cadangan saya lah, bahagian penalti tu, kalau lebih 1 minit tu, kita tidak ambil kira tu setelah markah. Sebab kalau 5 markah tu, ada setengah daripada peserta, apalah sangat 5 markah, kalau di suara dia dah sedap, dia boleh memanjangkan bacaan, boleh taranumkan dengan sedap. Tetapi bagi saya lah, kita 40, 1 saat ke atas tu, potong 5 markah, max kita 5 markah. Oh, bagi itu saya, terus potong 5 markah. Bagi saya, lebih pada 1 minit, kita KIV-kan terus. Tidak perlu ambil markah terus. Maknanya letak ke tepi terus. Tidak ambil kira terus video tersebut. Sebab markah 1 minit ni, dia akan memberi kelebihan kepada peserta sebab dia boleh mentaranumkan ayat-ayat bacaan dia dengan lebih baik dengan masa yang panjang. Sebab kalaulah kita bagi hanya 5 markah ni, dengan sebab lebih daripada 1 minit, bias lah pada yang lain. Tapi kalau cadangan saya lah, lebih pada 1 minit, kita tak ambil kira terus video tersebut. Itu cadangan saya lah. Termasuk juga dengan acara-acara yang lain. Kita minta pandangan pada yang lain kalau setuju sebab kita nak putuskan bersama kan. Pendapat saya Don. Boleh tak? Tak dengar. Pendapat saya. Boleh. Tak clear Tuan Anas, kena kuat sikit kot mic. Tuan Anas mic ni macam dah pasang dah mic. dah pasang. Tak dengar. Dengar tapi sayup. Oh, macam mana ni ya? Line ni kot. Itu Okay.
Dengar-dengar. Betul? Betul. Okey, Tuan, pendapat saya beginilah. Ini pendapat saya lah, bukan semestinya nak terima kan. Begini, kalau yang lebih masa itu, katalah contoh kawat kan, dia lebih masa. Jadi selama 4 minit, di situ saya kita ambil dia punya markah. Katalah dia pergerakan, ada beberapa pergerakan lagi yang dia belum buat, maknanya pergerakan selepas itu macam kawat yang kita buat selalu, kawat bersemuka. Selepas itu tidak ada lagi pemarkahan dibuat. Contoh macam hafazan lah, katalah dia baru separuh dia hafaz, katalah surah Al-Kahfi tadi 10 ayat, baru 5 ayat contoh Taranum cantik-cantik, maknanya tak sempurna lagi 5 ayat tu. Maknanya sudah habis masa, maknanya hanya 5 ayat saja yang dinilai. Maknanya dia sudah banyak kurang markah. Sebab hanya 5 ayat saja yang dinilai. Begitu, itu pendapat saya lah. Macam kita buat kawat bersemuka tu kan, selepas saya tamat, whistle dibunyikan tanpa masa, tidak ada sudah. Walaupun dia sambung lagi dia punya kawat, tidak ada markah sudah yang dinilai ketika itu. Itu pendapat saya lah. Kalau kita nak buang terus, maknanya itu tidak wajar lah. Sebab ini sudah peringkat kebangsaan, sekurang-kurangnya ada markah walaupun tak banyak, adalah kan. Kira contohlah macam daripada 150 markah, ataupun kalau nak didisqualifiedkan terus, kena masuk dalam syarat. Syarat tu, katalah lebih tu, maknanya terbatal terus penyertaannya. Jadi maknanya dalam kata konsep ni mesti jelas lah. Bukan hanya penerangan hari ini, maknanya orang akan selepas ini bila konsep ini di-share, maksudnya orang memang akan berpandukan ke atas konsep ini. Masih pandangan saya lah, Tuan. Terima kasih, Anas. Ya, Tuan Anas, begitulah pendapat saya bukan begitulah. Okay? Sebab pada tahun lepas kita tengok banyak peserta-peserta yang melebihi tempoh masa yang diberikan pada tahun lepas lah. Terutama sekali ya azan, ya sebagainya. Sedangkan penegasan daripada Tuan Azhar jelas. Sepatutnya PT-PT negeri ambil cakna mengikut syarat-syarat yang telah ditetapkan. Kalau kita tengok tahun lepas, ada negeri-negeri yang hantar penyertaan memang melebihi masa yang sepatutnya. Sedangkan telah diterangkan kepada semua PT-PT tentang penyertaan. Sepatutnya pada peringkat negeri lagi, benda ni diambil berat. Mana penilaian ini dikira pada peringkat negeri lagi sebelum dihantar kepada peringkat kebangsaan. Jadi PT-PT di peringkat negeri kami ambil cakna lah. Kena faham benda ini, jangan nak fill in the blank, nak cukupkan penyertaan. Kalau nak cukupkan penyertaan, cukupkan penyertaan dengan penyertaan yang mencukupi syarat-syarat apa yang diperlukan dalam kata konsep yang kita bincangkan pada hari ini untuk tahun ini. Yang tahun lepas tu lepaslah, tapi sebagai pengajaran untuk kita perbaikkan lagi pertandingan kita untuk tahun ini. Itu cadangan saya lah. Sama ada kita nak potong markah atau nak disqualify terus, terserah pada mesyuarat kita pada hari ini lah. Okey, terima kasih Tuan Jan. Tuan Samsudin ada nak cakap apa ke? Tak ada. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah lah, saya ucapkan berbanyak terima kasih lah kepada pembentang yang saya rasa cukup Belum habis kita, belum habis Tuan Ding. Ada sikit lagi. Okey, baik. Terima kasih. Okey, tentu kita maknanya daripada pandangan ni, saya rasa pertama, masa yang berlebih, kita tidak akan ambil markah, kita akan ambil markah pada masa yang seterusnya. Maknanya selepas itu, tiada apa-apa yang akan diambil. Itu pertama. Yang kedua, markah yang masa tu kita tetap on juga. Durasi markah untuk video. So ada dua lah. Atau kita kekalkan tiada durasi masa, kita kekal terus, maknanya habis 4 minit, selepas itu tiada markah lagi. Atau kami tetapkan ni? Pihak pengajar tetapkan? Tetapkan je lah. Tetapkan je. Okey.
Saya rasa lagi baik. Tak apa, apa keputusan mungkin pihak penganjur lagi inilah. Kita beri kuasa kepada pihak penganjur dan insya-Allah kami di negeri kalau benda tu dah ditetapkan, kita mungkin akan bersetuju lah. Jelas. Terima kasih. Maknanya masa tu nanti kami akan ambil yang kita bincang lah. Okey, kita sambung balik. Okey, kita sambung. Okey, ini untuk sekejap ya, Dona. Okey, 6C. 6C untuk pengucapan awam TKRS. Kategori terbagi kepada dua. Sama juga individu, putera dan puteri. Pelaksanaan peserta hanya terdiri pada kadet bukan beragama Islam sahaja. Peserta perlu menyampaikan pengucapan awam dengan memilih satu tajuk di bawah. Sama ada hak asasi kanak-kanak ataupun kebaikan dan keburukan gadget kepada kanak-kanak. Rakaman video pengucapan awam hendaklah secara berterusan dan tidak boleh disunting. Namun kesan khas, caption dan sebagainya dibenarkan dan rakaman video dalam bentuk horizontal. Peserta dikehendaki memakai uniform lengkap TKRS semasa rakaman video. Sekiranya pakaian tidak lengkap, penalti 3 markah dipotong daripada markah keseluruhan. Peserta dikehendaki menyampaikan pengucapan awam dalam keadaan berdiri tanpa ada halangan. Durasi video sama seperti di atas, tidak melebihi 4 minit. Okey, penalti ni tadi, ini dia punya ni, tapi nanti kalau kita nak ubah nanti kita akan maklumkan lah. Tapi setakat hari ni semasa yang sekarang ni ada, penalti masih lagi diguna pakai. Pemotongan markah daripada jumlah markah keseluruhan. Okey, 6.3 penilaian dan pemarkahan. Pengenalan 10 markah, kefasihan bertutur 20 markah, kebolehan penyampaian 25 markah, keyakinan ketika bertutur 10 markah, personality dan keterampilan 10 markah, penutup dan kesimpulan 10 markah, kualiti video kadet tersebut 5 markah, pakaian 5 markah dan di sini durasi video 4 minit 5 markah. Semua sekali akan membawa markah 100 markah di situ. Dan yang terakhir, 6D. Moral untuk pengucapan awam KRS. Kategori individu putera dan puteri. Okey. Peserta hanya terdiri pada kadet bukan beragama Islam juga. Peserta perlu menyampaikan pengucapan awam dengan memilih satu tajuk di bawah. Yang pertama, pembelajaran maya. Yang kedua, institusi beraja di Malaysia. Dan yang ketiga, keberkesanan program didik TV kepada pelajar. Rakaman video pengucapan awam hendaklah secara berterusan, tidak boleh disunting tetapi boleh menggunakan kesan khas. Dan mestilah dibuat dalam kedudukan horizontal juga. Peserta dikehendaki memakai uniform lengkap nombor 4 semasa rakaman video. Sekiranya pakaian tidak lengkap, penalti akan diberikan kepada kadet tersebut. Peserta dikehendaki menyampaikan pengucapan awam dalam keadaan berdiri tanpa ada halangan. Durasi tidak melebihi 4 minit dan penalti akan dikenakan jika melebihi 4 minit yang kita tetapkan. Okey, seterusnya untuk penilaian dan pemarkahan, dia lebih kurang sama saya dengan TKRS tadi. Pengenalan 10 markah, kefasihan bertutur 20 markah, kebolehan penyampaian 25, keyakinan ketika bertutur 10 markah, personality, keterampilan 10 markah, penutup kesimpulan 10 markah, kualiti video 5 markah, pakaian 5 markah dan durasi 4 minit 5 markah. Okey. Sampai di situ saja kita punya pembentangan modul. Habis ke-6 modul. Cuma untuk modul ke-6 dia pilihlah. Dia ada hafazan untuk yang Muslim dan untuk yang bukan Muslim.
kita ada pengucapan awam. Okey, saya rasa ada soalan tak untuk modul ni? Okey, kalau tak ada soalan, okey, kalau tak ada soalan, saya rasa saya sudahi pembentaran saya dengan ucapan terima kasih dan saya kembalikan kepada Puan Kepala Pengarah. Silakan. Okay, Alhamdulillah, terima kasih kepada Puan Rosnah untuk pembentangan tersebut. Okey, tanya. Kalau ada persoalan, kalau yang Muslim nak buat pengucapan awam boleh ke? Tak boleh tuan. Kita dah putuskan ada dua. Satu untuk yang Muslim, satu lagi untuk bukan Muslim. Kita bagi banyak ada kesamaan istilah, banyak ada penglibatan. Ada satu keistimewaan kat situ lah. Okay. Makna kita fokuskan betul pada bahagian Muslim, satu lagi pada non-Muslim. Kan ada dalam sukatan, bermakna kita cuba membugarkan semula dalam sukatan kita ikut sukatan yang sedia ada. Okay. Kita buka sekejap kalau misalnya ada lagi untuk kita punya kertas konsep. Sudah ada ke kat tangan tadi? Okay, kalau sekiranya tiada perbincangan kita, insyaAllah saya nanti akan murnikan bersama dengan teknikal, beberapa sikit teknikal akan murnikan. InsyaAllah dalam minggu ni lah kami akan kongsikan tentang konsep ini dan juga akan berikan juga surat jemputan untuk pertandingan ni lah. Okay, insyaAllah itu saja perbincangan kita. Kalau sekiranya ada round table last lah, Cik Aznan, kalau ada Cik Aznan. Terima kasih kepada kepada Madi. Terima kasih kepada Ros tadi ya. Ros. Terima kasih kepada Encik Razak KPP daripada Negeri Sembilan. Terima kasih kepada semua penolong-penolong pengarah. Terima kasih kepada semua PT-PT KRS, TKRS seluruh negara lah. Saya follow tadi. Nampak bagus, flow-nya bagus. Sama-sama Cik Nan. Tahniah. Sama-sama, terima kasih kembali. Alhamdulillah, terima kasih kepada Cik Aznan bersama daripada A sampai Z hari ini. Okay, dapat bersama. Okay, insyaAllah. Untuk akhirnya kita ambil sikitlah kenangan. Mohon semua buka kamera, kita ambil gambar lah. Okay, kita ambil gambar. Siapa yang ambil gambar pun kongsi-kongsi lah, nanti kita boleh tambah-tambah. Okay, insyaAllah. Kita buka kamera, ambil gambar. Tahun esok siap kunyah tak acik ya. Hang kunyah Hangnya kerja lah, mesyuarat lah minit abang. Tak apa, hang penting kita kuliah lah. Bagus, janji selesai, jalan terus. Ya, betul, kita janji selesai. Okay, insyaAllah. Hang makan seorang esok. Hang makan mie esok. Makan seorang-seorang, alah mana boleh makan dua orang. Okay. Nanti kan kawan lain berkongsi kamera insyaAllah. Okay. Okay, terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih kepada semua. Terima kasih kepada Tuan Aznan sekali lagi. Terima kasih kepada PP, penolong pengarah, PT-PT dan juga semua yang bersama pada hari ini. Okay, kita boleh bergerak dah sekarang insyaAllah. Kita berjumpa, nanti kita berjumpa pada bulan 11 di Negeri Sembilan. Nanti datang Negeri Sembilan insyaAllah. Makan-makan datang Negeri Sembilan ni. InsyaAllah. Makan kalau macam ni. InsyaAllah. Hamba ni on the way Nanti sediakan yang pedas-pedas ni. Ya. Okey. InsyaAllah. Musim durian. Bulan sebelah dah makan kat tu lah, dekat Esok jumpa tu. Okey. Itu saja daripada saya. Pengkalan tentera laut ni. Ada terkasar bahasa, tersilap kata. Itu saja kita akhiri dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah. Auzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Bye bye. Terima kasih. Terima kasih Tuan Sumadi. Terima kasih semua. Sama. Alhamdulillah. Terima kasih Cik Nam.